Cikgu dengar dulu, kemudian baru boleh terah masing-masing. Okey, PDPR ni saya masuk menggunakan saya menggunakan ID admin sekolah SK Tanah Merah Luar. Okey, baik. Berkenaan dengan pautan sistem kadar murid PDPR ni sebenarnya lama dah keluar. Lama dah ada dari sistem kita, cuma baru pembangunan sistem dia update untuk kita lihat berkenaan sistem ni, berkenaan menu yang baru, iaitu bila kita klik yang bawah tu dia akan keluar bahagian untuk nak proses data. Jadinya tengok pada nota rekah ni dalam SPPR ni pilih ataupun klik sistem kehadiran murid tu, kita klik dah tadi. Yang kedua dalam senarai menu pilih menu tu pilih klik untuk proses data. Okey, proses data ni menu yang sebelah ni bawah ni proses data. Kemudian kita klik pada jana pelibatan murid. Nombor 3 ni jana pelibatan murid. Bila klik untuk jana pelibatan murid, dia akan keluar tarikh pelaksanaan PDPR ni. Kalau kita nak tengok murid untuk kita jana untuk pelibatan murid ni, kita mesti bermula dengan 1 hari bulan pada setiap bulan. Contohnya kat sini saya nak klik untuk seminggu pertama. Pada 1 bulan ni, 1 bulan 8 hari Ahad sehingga 5 hari bulan hari Khamis. Okey, ni kita nak jana setiap minggu. Kemudian okey, dalam menu jana ni tentukan tarikh pelaksanaan PDPR mesti bermula dari bulan 1 bulan hingga ke hari Khamis. Kemudian kita klik jana murid cicir tu. Jana ada yang sebelah sini ni. Klik pada jana. Okey, kemudian bila klik pada jana tu, kalau tengok pada nota ringkas ni, kita pergi pada proses data semula, kemudian klik pada jana murid cicir. Bila kita klik pada jana murid cicir ni, dia akan ikut pada tarikh yang kita pilih, iaitu kita pilih jana pelibatan murid ni, tarikh untuk seminggu pada hari Ahad hingga Khamis 1 hingga 5 Ogos. Bila kita klik jana murid cicir ni, kita klik pula butang jana. Okey, bila klik butang jana ni, dia akan akan tubik dah, akan keluar 2 orang murid yang cicir. Ini 2 orang murid yang cicir bermula 1 hingga 5 Ogos. Okey, kemudian ada nota ni dalam menu jana tu. Okey, klik jana, kemudian 7 untuk melihat senarai murid cicir, pilih atau klik export data cicir. Kemudian kita tengok pada export data cicir yang bawah sekali ni. Okey, dia akan keluar notification data murid cicir akan dimuat turun. Anda pasti klik OK. Okey, bila kita klik OK, dia akan keluar ni, akan download satu file Excel. Show in folder. Okey, kita klik. Okey, kita klik terus kan, dia akan terbit satu file Excel yang telah di-download. Okey, akan keluar 2 orang murid yang cicir tu. Okey, dia akan keluar 2 orang murid cicir tu. Bila keluar ni, untuk setiap minggu ni cikgu kena tengok pada rekasan, nota rekas ni. Okey, pada header tambah dalam kolom tu mesti ditambah kolom untuk sebab justifikasi.
Okey, pada kolom ni, pada header ni, untuk ni kita akan tambah sebab dan atau justifikasi. Kemudian keterangan bagi sebab ataupun justifikasi, dan yang sebelah ni kita akan tambah sebagai intervensi. Okey, sebab justifikasi ni kita inilah kena check sorang-sorang maksudnya. Okey, untuk file ni bila dah tukar nama semua ni, okey, manakala export data itu adalah untuk menganalisis kehadiran murid mengikut sesi, contohnya untuk menghadirkan kepada hadiran. Okey, untuk data ni nanti saya tunjuk semula. File essay yang telah di-download tadi, admin sekolah serah kepada PKM untuk tindakan dan setelah siap diserahkan kepada penolong PPD unit HAM. Oh, ni hok macam punya ni. Tidak, saya pinjam macam ni. Okey, dan jawatan kuasa teknikal SBDPR untuk dikumpul dan dihantarkan ke JPN untuk dikumpul dan dihantar ke BPSH KPM. Ini adalah justifikasi yang disenaraikan oleh BPSH untuk kategori kecician murid, iaitu dia akan ada ni lah. Ni ada justifikasi. Jadi justifikasi ni masuk pada kolom justifikasi ni, sebab ataupun justifikasi murid yang murid yang cicir ni, maksudnya cicir tegar ni dia tidak masuk langsung dalam tempoh seminggu tu. Okey, kemudian ada satu menu. Ada satu menu pada export data ikut data murid ikut ni yang mengikuti PDPR ni. Okey, kegunaan dia kalau kita check sini adalah, okey, kita akan tengok kalau di sini kita boleh highlight semua ni, kita boleh tengok sort. Okey, kita boleh filter tengok murid mana yang mengikuti sesi paling banyak. Contohnya kita tengok ambil dari largest to smallest. Okey, baik. Jadi yang ni kita boleh tengok mana-mana pelajar murid yang mengikuti atau mengikuti sesi paling banyak dalam satu minggu. Okey, kalau yang macam ni cikgu boleh bagi galakan sebagai hadiah lah siapa-siapa paling banyak mengikuti sesi PDPR. Kita boleh tengok di situ lah. Okey, baik. Kalau yang tu untuk kita tengok minggu yang pertama. Kemudian kita nak jana pelibatan murid untuk dua minggu. Okey, baik. Kita akan mula pada 1 hari bulan. Kemudian kita akan pilih sehingga 12 hari bulan. Kita tak boleh pilih daripada 8 hingga 12 sebabnya kita takut ada yang untuk mungkin ada keciciran murid lah, maksud kita tak boleh jumpa, tak boleh detect mana murid yang cicir. Jadi kita perlu bermula daripada 1 sehingga 12 hari bulan. Kita pilih untuk 2 minggu. Kemudian kita jana. Okey, bila kita dah jana, dia akan terbitlah data pelibatan murid telah dijana dengan jayanya. Okey, kat sini dia akan keluar keseluruhan murid seramai 703 orang di SKTM2, SK Tanah Merah 2. Kemudian selepas kita proses data tu, kita jana murid cicir. Kita tengok dalam tempoh 2 minggu berapa orang yang cicir. Jadi kita klik, lepas kita klik jana murid cicir tu, kita klik jana. Okey, baik. Dalam tempoh 2 minggu tu
Minggu yang kedua tu tak ada dah murid yang cicir. Jadi bila dalam minggu yang kedua tak ada dah besar. Memang selepas ni minggu ketiga keempat memang tak ada yang cicir dah selepas ni. Dia cuma dalam minggu yang pertama saja sekolah ni yang ada murid cicir. Kalau kat sini tak ada ni, tak keluar dah ni minggu pertama dan kedua ni. Bila pertama dan kedua tak ada, minggu kedua tak ada. Jadi minggu ketiga keempat tu memang tak ada dah kes murid cicir. Dia tak keluar lah ni. Report data cicir ni tak keluar. Okey, baik. Itu cikgu setakat ni untuk taklimat ringkas saja sebenarnya hari ni, tak lama. Jadi boleh tanya soalan. Apa yang nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya cikgu daripada Tarbiyat Islamiah. Saya nak tanya, untuk ekspor data ni memang tugasan admin ke? Ekspor data tugasan admin, bahagian bila keluar data ni, terbit data dalam file Excel ni adalah kena serah pada bila keluar ni data ni, data murid yang cicir ni serah pada PKM. Lepas tu kenapa tak buat sistem biar PKM boleh akses terus daripada dia punya akaun? Kalau akaun untuk PKM, dia sebenarnya dia bukan sebagai admin sekolah tu. Dia tak dilantik sebagai admin sekolah. Yang admin sekolah ni hanya pentadbir, maksudnya PGB, pengetua guru besar, PKP dan admin sekolah sahaja. 3 orang je admin sekolah. Okey, lepas tu maksudnya lepas keluar Excel tu, secara nak isi dia punya justifikasi tu, admin jugalah kena isinya. Yang bagi atas ni, sebab aktivasi, keterangan aktivasi ni, serah yang kosong. File kosong ni serah kepada PKM. Bagi pada PKM ni. File kosong. Kosong ini bagi cari sebab justifikasi ni serah pada PKM. Keterangan. Saya tambah sikit, Zai. Okey. Setelah borang ni disiapkan, kita dah tambah sebab, keterangan dan intervensi, kita serah kepada PKM. Tapi sebelum tu kita kena pastikan bahawa justifikasi itu hanyalah justifikasi yang diterima oleh JPN dan BPHS saja. Senarai justifikasi itu ada disertakan, Uzai akan beri nanti tak Zai dia punya apa tu? Yang file word ni saja. Yang file word ni saya akan saya akan share dalam grup ni. Jadi justifikasi tak boleh lebih daripada yang ni. Jika ada yang lain-lain tu, dia kena buat catatan lain di sebelah hujung tu. Dan ini semua adalah kerja HAM dan jawatankuasa dia, bukan kerja kita. Kita hanya sediakan dia punya template saja. Jadi bagi memudahkan justifikasi itu, rasa saya mungkin kita boleh buat drop down list ke, supaya dia pilih yang tu sahaja. Kalau tak nanti kita jadi segabut pula. Okey, terima kasih Zai. Okey. Baik, sama-sama. Saya nak tanya ni sikit. Assalamualaikum, selamat petang. Download data ni tiap-tiap minggu ke tiap-tiap bulan ni? Kau akhir bulan je ni? Masih? Okey, baik. Untuk data, learning, JPN dia minta data ni terbaru ni download daripada 1 sehingga 19 hari bulan untuk bulan Ogos ni. Jadi bulan Ogos ni 1 hingga 19. Jadi untuk sediakan untuk 19 dulu, kemudian minggu depan 22 hingga 26. Itu yang JPN nak. Jadi untuk bulan 9, sebabnya gini, untuk download data ni, contohnya kita tengok untuk bulan 9. Untuk bulan 9 ni dia dia bermula 1 bulan ni pada hari Rabu. Dan hari Rabu Khamis tu hanya 2 hari saja dari seminggu. Jadi cikgu download 1 hingga 9, ambil untuk sehingga 9 bulan untuk cukup seminggu. Tiap minggu. Bila download data untuk tiap minggu ni, buat justifikasi sebab
keterangan semua tu, serah pada PKM. Jadi bila buat tiap minggu ni, serah pada PKM, jadi dia boleh buat intervensi lah, maksudnya boleh semok, boleh ni lah, check selalu budak mana cicir apa semua tu dalam tempoh seminggu. Jadi bila dalam minggu pertama, bila minggu kedua tu dah cari budak mana yang murid cicir apa semua, kita buat intervensi. InsyaAllah dalam tempoh sebulan ni, minggu ketiga, 4 mungkin dah kes untuk murid cicir ni tak ada langsung. Mungkin dia akan jadi kosong. Bila dah ada tu, siap ada intervensi dah. Bila kita selesaikan lah cari masalah murid apa dia tu. Gitu maksudnya. Buat benda ni tiap minggu untuk serah kepada PKM. Macam tu. Macam bulan September ni 1 hingga 9, lepas tu minggu kedua tu buat 1 hingga 16. Minggu keempat buat 1 hingga 23. Okey, last kali tu 1 hingga 30. Buat lagu tu. Okey. Menjawab soalan. Masa taklimat mula-mula hari tu, cikgu-cikgu diberi tempoh 14 hari untuk isi kehadiran. Takut tak tally lepas ni nak isi Haji Lai ada apa je? Jawab. Apa dia? Saya tak dengar, tak jelas. Macam mana? Berkenaan dengan apa tu 14 hari backdated untuk mengisi itu. Tarikh 14 hari itu masih tetap, cumanya kita bertindak awal. Maksudnya jika budak tu dah sebenarnya tujuan SPDPR untuk kehadiran ini, kita nak kesan murid cicir tegar dan cicir separa. Okey, untuk cicir tegar tu macam yang kita tengok dah tadi, jika sepanjang minggu tu dia tak hadir, tegar untuk minggu tu. Tetapi sebenarnya yang kita nak hantar ke JPN adalah yang daripada 1 hingga 30 hari bulan tak hadir langsung. Yang itu dipanggil cicir tegar. Tapi dalam sela-sela itu, sekolah boleh jana kehadiran ini untuk mengesan siapa yang paling kerap tak hadir tu. Tempoh 14 hari tu masih terpakai lagi. Kita bukan nak hukum pelajar ataupun sesiapa tu. Kita cuma nak cari intervensi awal. Maksudnya jika pelajar itu masih guru dia tak laporkan sebagai hadir, kita nak tahu apa intervensi yang kita boleh buat untuk mereka. Itu yang penting sebenarnya. Kita bukan nak cari siapa yang tak hadir, tetapi kita nak cari kenapa dia tak hadir. Kita nak baiki yang itu. Okey, jelas tu? Boleh deh? Okey. Jelas Haji. Jelas. Kita nak tahu sebab apa dia tak hadir deh. Ya, cikgu. Betul. Ya, ada lagi soalan, cikgu? Cuma satu saya nak tambah sementara ada ruang ni sikit. Berkenaan dengan tarikh pemahaman tadi tu kan. Berkenaan dengan tarikh menjana pelajar tak hadir ni kan, penglibatan murid, itu sebenarnya lebih banyak bergantung kepada keperluan sekolah. Kalau sekolah tu dia nak cari yang seminggu, dia akan ambil daripada 1 hingga 5 sebagai contoh. Tapi jika dia nak cari pelajar yang 2 minggu terus tak hadir, dia akan cari 1 hingga 9. Tapi andai kata dia nak cari minggu kedua ni siapa yang tak hadir terus, mungkin dia boleh ambil daripada 8 hingga ataupun di sini antara 5 hingga 9 contohnya gitu. Bergantung kepada keperluan sekolah. Sebab benda ini kita bina untuk memudahkan sekolah memantau pelajar yang tak hadir, yang tak terlibat. Okey, jadi menggunakan sistem ini, sepatutnya pihak sekolah dapat membina atau mencari intervensi-intervensi awal untuk mengatasi masalah murid yang tak hadir. Okey, jadi kalaulah untuk peringkat JPN, kita cuma nak ambil yang sebulan tak hadir. Tapi takkan sekolah nak bertindak yang sebulan sahaja. Mesti sekolah dia nak tahu juga jika seminggu budak ni tak hadir, kenapa tak hadir. Jika minggu kedua ni dalam tempoh seminggu, untuk minggu kedua ini tidak tak hadir. Boleh dengar ke suara saya ni? Dua suara. Dua suara? Macam mana jadi dua pula? Ada dua device ke? Tak ada satu device. Okey. Tak apalah. Boleh jelas lah, boleh faham tak setakat situ?
Maksud saya, untuk hantar ke JPN, kita kena jana daripada tak faham, ulang saya lagi. Okey, untuk laporan ke JPN, kita kena jana bermula dari 1 hari bulan sehingga 30 hari bulan sebab dia nak kehadiran sebulan, cicir sebulan. Tetapi untuk keperluan sekolah, dia boleh jana daripada setiap Ahad sehingga Khamis, bergantung kepada minggu tersebut. Tujuan jana tu untuk dia kesan siapa yang tak hadir, siapa yang tak terlibat dengan PDPR, dan pihak sekolah, biasanya kaunselor dan jawatan kuasa HEM, dia ada intervensi-intervensi yang dia nak buat untuk pelajar-pelajar yang tak hadir tu. Tugas cikgu selaku admin hanya jana dan serahkan kepada unit HEM. Bukan tugas kita untuk cari kenapa budak ini tak hadir. Justifikasi tu tak perlu kita buat, cuma kita perlu senaraikan justifikasi tersebut untuk mereka pilih. Okey cikgu? Boleh respon sikit jika ada yang tak? So maksudnya dekat sini mingguan tu tidak wajib lah, atas keperluan sekolah sahaja yang wajibnya 1 sehingga 30 hari bulan. Betul. Namun begitu, walaupun tak wajib, kami sangat menggalakkan untuk kita jana juga supaya pihak sekolah tahu. Kalau kita jana sebulan tu, dia tak sempat nak buat intervensi dah. Maka kita perlu jana seminggu, 2 minggu untuk pihak sekolah buat intervensi. Supaya pada hujung bulan nanti, tak ada lagi pelajar cicir. Ataupun kita boleh meminimnya seberapa kurangnya yang boleh pelajar cicir itu. Okey. Tapi cumanya untuk minggu ini 1 hingga berapa bulan Zai? 2 minggu ni pihak JPN nak tengok 19. Yang itu wajib. 1 hingga 19. 1 hingga 19. 1 hingga 19 yang itu JPN nak tengok. Jadi tak nak kita kena jana dulu. Lepas tu yang seterusnya tu bergantung kepada keperluan sekolah lah. Hasrat kami kalau boleh biar tiap-tiap minggu supaya cepat sikit dia punya intervensi tu sampai kepada pelajar. Okey, sambung Zai. Okey, untuk 1 hingga 19 tu, nak hantar WhatsApp tu, minta PKM hantar WhatsApp kepada saya, tak apa. Untuk ni lah, saya kumpul semua sekolah. Jadi untuk 1 hingga 19 tu nanti ni lah, apa tu, dan 1 19 tu hantar, lepas tu firework ni saya akan share lah. Saya akan share nanti bagi pada dalam grup ni lah, grup admin sekolah. Okey, ada lagi soalan nak tanya ni? Kalau tak ada, saya tak ada dah ni. Sebabnya ringkas sangat ni kita ni hari ni. Sekejap hari ni. Ada lagi ke di kalangan kita yang tak faham bagaimana nak jana murid cicir? Sebab ada yang Puan Masila, okey, boleh faham ke bagaimana nak tengok proses data tu? Sebab Puan Masila kata dia baru ada line. Tak faham. Tak faham. Okey Zaid, tunjuk ulang sekali lagi Zaid, macam mana kita nak jana data tu? Daripada atas, sebab line baru ada. Okey, kita ulang sebab kita ada masa sikit lagi. Sebab benda tu 5 minit je siap. Okey, daripada jana murid dulu Zaid. Okey, kita masuk ni lah, login sistem semula. Okey, mula kita akan login sebagai akaun admin sekolah. Kemudian kita pilih pautan yang kedua, sistem kehadiran murid PDPR. Dan menu yang kita nak tengok adalah pada menu proses data. Yang pertama kita klik pada jana pelibatan murid. Kemudian bila keluar jana pelibatan murid ni, tengok pada tarikh pelaksanaan PDPR ni, klik pada tarikh ni akan keluar kalender ni. Kita pilih minggu pertama dalam bulan Ogos ni 1 hingga 5 Ogos. Kemudian kita tekan butang jana. Bila tekan butang jana, dia akan keluar notification data pelibatan murid telah dijana dengan jayanya. Kemudian kita tengok jumlah murid kita, ada 701 orang kat sini untuk minggu pertama.
Kemudian kita tengok pada proses data, klik pada jana murid cicir. Jana murid cicir ni dia akan jana yang minggu pertama. Okey, yang ni sebab dia akan keluar macam ni sebabnya kita tak klik butang jana lagi, dia tak update lagi. Yang ni sebab yang saya klik yang 2 minggu yang sebelum tu. Jadi dia keluar hot 2 minggu tadi. Bila kita klik jana ni, dia akan keluar hot minggu pertama. Dia akan keluar minggu pertama 1 hingga 5 Ogos. Okey. Baik, kemudian bagaimana kita nak tengok data cicir ni, kita klik tengok pada menu yang last sekali ni. Export data cicir. Okey, akan keluar notification, data murid cicir akan dimuat turun. Okey, ni akan turun sini, kita klik file essay yang download ni. Akan keluar file essay ni 2 orang murid yang cicir. Okey, 2 orang murid yang cicir. Kemudian kita tambah pada kolom yang terakhir ni, kita letak type sebab atau justifikasi. Kemudian yang kolom sebelah dia ni kita type keterangan. Yang ketiga, intervensi. Okey, bila kita type ketiga kolom ni, kita save, kemudian serahkan file ni kepada unit HAM untuk melaksanakan tindakan intervensi awal seperti yang dijelaskan oleh Haji Roslan tadi. Jadi untuk tiap minggu ni, PKHAM yang akan cari apa sebab justifikasi murid yang tidak murid yang cicir ni, 2 orang ni. Okey, untuk seminggu yang pertama. Jadi minggu pertama tu sesar, beres. Untuk minggu pertama tu dia sudah pada PKHAM. Kemudian untuk minggu kedua, kita jana pelibatan murid semula, kita klik, kita pilih dari 1 hari bulan sehingga 12 hari bulan. Okey, kita pilih untuk 2 minggu. Kemudian kita klik jana. Bila kita klik jana, dia akan keluar notification data Liangan Jayanya. Kemudian kita klik jana murid cicir. Jadi bila untuk jana, ni untuk minggu pertama dia akan keluar sini 1 hingga 5 Ogos. Bila kita klik jana ni, okey, tiada data murid cicir lah. Kalau kita tengok tadi 701, okey, ni 703 untuk 2 minggu. 2 minggu ni penuh lah. Okey, jadi dalam minggu kedua tu tak ada murid yang cicir lah. Kalau murid cicir 2 kata 701. Kalau kita nak klik export data cicir memang tak ada lah, dah kosong. Jadi untuk SK Tanah Merah 2 ni sehingga sebulan tu tak ada maklumat ni, data murid cicir lah. Nak hantar ke BVD, kosong lah. Okey, maksudnya SK Tanah Merah 2 tak akan ada murid cicir untuk bulan Ogos. Cuba Zaid, kalau kita tengok, andai kata pihak sekolah nak tahu minggu kedua dia tu siapa yang tak hadir. Cuba Zaid ambil Zaid untuk jana murid cicir untuk minggu kedua saja, jangan ambil daripada 1 hari bulan. Okey, kita ambil daripada 8 bulan sehingga 12. Klik butang jana. Okey, data murid dia ni jana dengan jaya. Kita ke bawah sikit saya tengok jumlah pelajar dia ada 703. Rasanya okeylah kalau 703 tu maksudnya semua hadir lah tu. Semua hadir ni. Pelajar dia 703 je. Okey. Jadi andai kata pada minggu kedua di sini pun masih ada budak cicir, mungkin sekolah perlu buat intervensi. Sekolah jangan anggap sebulan tak hadir baru jadi parah. Pihak sekolah kena berfikir bahawa setiap minggu, setiap kali budak tak hadir adalah satu masalah sebenarnya dan perlu kepada intervensi. Okey, dah sambung. Okay. Untuk yang export data ni, export data ikut kelas tadi. Okey, kita pilih ikut tarikh, contohnya 1 hingga 30 Ogos. Untuk ini kita klik jana. Export data.
Export. Satu, dua. Nanti kejap. Untuk proses data, jana pelibatan murid, kita pilih semula. Kita pilih 1 hingga 30. 1 hingga 30 untuk tempoh sebulan. Kemudian kita jana. Sebulan kita ambil sampai 22 bulan. Okey, kita ambil sehingga tarikh semalam. Untuk proses data ni, kita ambil 1 hari bulan sehingga minggu lepas pada hari 19 bulan. Kemudian kita jana, kita nak tengok export data ikut export data ikut PDPR ni, ikut kelas. Tak keluar download yang terbaru. Tak keluar dah. Okey, baik. Bila kita download ni, export data ikut sesi ni, kita boleh tengok berapa bilangan sesi bagi setiap murid yang menyertai PDPR. Tengok kita filter untuk semua. Filter, kita tengok tukar pada bilangan sesi. Sort largest to smallest. Okey, kita akan tengok senarai nama murid yang menyertai sesi paling banyak. Jadi yang mana yang cikgu nak ni lah, boleh bagi hadiah pada ni lah, murid atau pelajar yang menyertai sesi paling banyak. Kita boleh export dari situ lah. Tu adalah kegunaan untuk data ni, ikut sesi. Okey, baik cikgu, ada soalan nak tanya? Cik Zai, itu kalau ada pelajar cicir, kalau lepas export, lepas jana data tu tak ada senarai pelajar detail, tak perlu hantarlah kepada PKM? Kalau tak ada, tak perlu hantarlah kepada PKM. Tapi nanti kalau hantar ke PD, cuma maklum tiada murid cicir lah. Hantar ke PD, WhatsApp tiada murid cicir lah sekolah tu. Betul lah. Okey. Ada soalan? Maksudnya untuk bulan ni 1 sampai 19 Ogos tu hantar yang tu dulu? Yang tu dulu untuk ni. Yang ni. Kalau tak ada tu maksudnya maklum pada PKM bahawa tak ada murid cicir. Kira-kira lah. Ya, tiada murid cicir. Maklum tiada murid cicir. Untuk okay. Okey, ada soalan cikgu-cikgu? Ajila, ada ni? Tambahan? Rasanya perlu ke kita bincangkan justifikasi itu, takut ada PKM tanya ke admin tak boleh nak jelaskan pula. Justifikasi yang dalam word tadi tu, Zai? Yang ni? Rasanya jelas dah justifikasi tu. Dalam word ni? Apa maksud tiada peranti, kongsi peranti, tiada capaian kalau nak terangkan lebih baik kepada PKM terus kot. Sebabnya kalau sampaikan kepada kami, nanti kami boleh salah pula. So lebih baik teruskan kepada PKM. Okey, baik. Baik. Satu idea yang bagus. Tak ada dah rasanya kita ni. Ya, saya tak ada gambar apa dah. Nanti file Word tu saya akan share dalam grup admin dan grup GPB PICT. Saya sampai situ sajalah taklimat kita petang ni. Kalau dah tak ada soalan. Okey, saya rasa kita berhenti setakat ni. Nanti beberapa kita WhatsApp lah dalam grup. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.